Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua adik-adik pelajar kelas 4 dan 5. Apa kabar semua adik-adik pelajar? Ini adalah kali pertama cikgu mengajar kelas kamu semua. Walaupun bukan secara bersemuka, tetapi secara alam maya. Jadi sebelum cikgu memulakan kelas kita yang pertama sekali pada minggu ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu Mad Anwarul Nizam bin Jailun, tetapi boleh panggil saya sebagai Cikgu Nizam sahaja. Baik, selesai untuk sesi perkenalan. Sekarang cikgu mau tanya kamu semua. Apa kabar kamu semua pagi ini? Semua berada dalam keadaan sihat atau sebaliknya? Tetapi cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan dilindungi daripada segala macam perkara yang tidak baik, terutamanya penyakit COVID-19 yang sangat-sangat merisaukan pada ketika ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita terus kepada sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada pagi ini. Tetapi sebelum itu, cikgu sudah berikan kamu satu video kan untuk ditonton. Jadi video itu sebenarnya adalah berkait rapat dengan tajuk pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu tajuknya ialah taburan penduduk. Jadi saya yakin dan percaya kamu semua sudah menonton video tersebut dan faham akan sedikit sebanyak tentang apa yang akan kita pelajari pada pagi ini. Baik. Okey, pada pagi ini izinkan cikgu menerangkan tentang sebelum kita pergi kepada tajuk yang kita akan pelajari pada pagi ini, izinkan cikgu terlebih dahulu menjelaskan tentang apa yang ingin kita capai dalam hasil pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, dari segi penilaian hasil pembelajaran yang cikgu ingin capai kepada semua adik-adik pelajar dan begitu juga dengan adik-adik pelajar semua ialah saya berharap adik-adik pelajar dapat menerangkan 2 daripada 3 konsep utama taburan penduduk yang kita akan pelajari sebentar sahaja lagi. Jadi cikgu harap kamu semua sudah bersedia kerana slide seterusnya adalah berkenaan dengan tajuk pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, cikgu mau tahu, sebelum itu cikgu mau tanya kamu semua, apa yang kamu faham tentang konsep taburan penduduk? Kamu pernah dengar tidak istilah taburan penduduk ini? Pernah dengar tidak? Okey, cikgu anggap kamu semua mungkin pernah dengar istilah taburan penduduk ini, tetapi hanya mendengarnya mungkin di kaca TV ataupun radio, media sosial dan sebagainya. Jadi, pada hari ini sebenarnya kita akan lebih mendalam lagi mempelajari tentang apakah yang dimaksudkan dengan konsep taburan penduduk ini. Baik, konsep taburan penduduk. Taburan penduduk bermaksud sebaran penduduk di dalam sesuatu ruang atau kawasan di permukaan bumi. Taburan penduduk ini
terbahagi kepada 3, iaitu pertama, penduduk jarang. Apa itu penduduk jarang? Penduduk jarang bermaksud penduduknya mempunyai kurang 50 orang daripada sekilometer persegi. Maksudnya penduduk jarang ini bermaksud penduduk yang tinggal di sebuah kawasan, jumlah orangnya tidak melebihi daripada 50 orang 1 kilometer persegi. Kedua, konsep taburan penduduk yang kedua yang kita mesti tahu dan faham ialah penduduk sederhana. Apa itu penduduk sederhana? Penduduk sederhana adalah penduduk yang mempunyai jumlah bilangan penduduk seramai 50 hingga 200 orang 1 sekilometer persegi. Dan akhir sekali, konsep taburan penduduk yang ketiga ialah penduduknya mempunyai melebihi 200 orang 1 kilometer persegi. Baik, setelah cikgu jelaskan ketiga-tiga konsep utama kependudukan taburan penduduk ini, apa yang kamu boleh faham tentang ketiga-tiga konsep taburan ini? Pertama, kena ingat, konsep taburan penduduk dia mempunyai 3, iaitu 1, penduduk jarang. Cikgu ulang balik. Penduduk jarang, penduduknya adalah kurang daripada 50 orang 1 kilometer persegi kawasan ruang yang tempat mereka tinggal. Konsep penduduk yang kedua ialah penduduk sederhana. Penduduk sederhana mempunyai jumlah bilangan penduduk 50 hingga 200 orang 1 kilometer persegi. Dan konsep taburan penduduk yang ketiga iaitu penduduk yang padat, di mana jumlah bilangan penduduknya melebihi 200 orang 1 kilometer persegi. Mesti ada di pelajar tertanya, apa sebenarnya maksud 1 sekilometer persegi ini? Betul atau tidak? Betul kan? Jadi, sekilometer persegi itu bermaksud adalah ruang tempat tinggal penduduk di sesuatu kawasan. Jadi, sini cikgu bagi satu contoh. Ini contohnya. Ini adalah peta topografi. Kalau kita tengok di sini, skala ini menunjukkan 1 sentimeter topografi yang kamu selalu tengok itu. Ini contoh. Ini kita anggap 1 sentimeter lah ya. Ini 1 sentimeter, di mana 1 sentimeter itu mewakili 1 kilometer persegi. Ini 1 kilometer persegi. Jadi bila kita lihat balik konsep yang konsep taburan tadi itu, kalau kita tengok penduduk jarang kurang 50 orang, manakala penduduk sederhana 50 hingga 200 orang, dan penduduk yang padat adalah lebih daripada 200 orang. Dan kalau kita kaitkan semula di dalam peta ini, cubalah bayangkan penduduk jarangnya 50 orang. So, dalam 1 kilometer keluasan ruang ini hanya ada 50 orang yang tinggal. Maksudnya itu adalah merupakan kawasan penduduknya yang jarang. Manakala penduduk yang sederhana tadi yang kita lihat tu, 1 kilometer persegi itu jumlah bilangan orangnya adalah dalam 50 sehingga 100 orang 1 kilometer persegi. Lepas itu, penduduk yang padat tadi itu, jumlah bilangan penduduknya 1 kilometer persegi bersamaan dengan 200 lebih orang manusia. Jadi bayangkan adik-adik pelajar, dengan ruang 1 kilometer persegi itu, jumlah penduduknya ada lebih daripada 200. Sudah tentu kawasan itu sangat padat dan ramai orangnya, bukan? Ini adalah
salah satu contoh yang cikgu boleh berikan kepada kamu supaya kamu faham apa yang dimaksudkan tadi dengan konsep penduduk jarang, sederhana dan juga padat, berserta dengan contoh ruang keluasan yang dimaksudkan sebagai 1 kilometer persegi. Baik. Okey, setelah kamu tadi faham tentang konsep-konsep taburan penduduk yang 3 utama tadi, sekarang cikgu mau ajar kamu macam mana kita mau kira kepadatan sesuatu penduduk di dalam sesuatu kawasan, dan kita boleh klasifikasikan dia sama ada kawasan itu mempunyai penduduk yang jarang, sederhana ataupun padat. Baik, di sini kalau kamu dapat tengok, ini adalah formula utama macam mana kita mau mengira jumlah kepadatan penduduk. Di sini kita boleh tengok contoh apa yang formula kata, jumlah penduduk ataupun orang bahagi dengan luas kawasan kilometer persegi. Dua tu. Baik, tadi kilometer persegi 1 kilometer, sekarang 2. Maksudnya dalam 2 kilometer itu, kilometer persegi itu dia itu jangkaan kiraan dia. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok di sini Sarawak misalnya, keluasan kilometer persegi buat dia itu 124,450, manakala jumlah penduduknya adalah 2,420,009 orang, dan kepadatan kilometer dia adalah 19 kilometer persegi 2. Jadi taburan penduduknya adalah jarang. Jadi macam mana kita mau kira untuk menentukan sama ada taburan penduduk itu jarang, sederhana atau padat? Kita berbalik kepada formula ini, di mana jumlah penduduk kita bahagi dengan luas kawasan. Maksudnya Sarawak itu tadi jumlah penduduknya yang ini kita bahagi dengan luas kawasan. Luas kawasan adalah ini. Luas kawasan adalah ini. Jadi kita cuba kira ya. Okey, sini cikgu bagi contoh kalkulator. Baik. Okey, jumlah 2420. 2420 009 bahagi dengan luas kawasan. Ini luas kawasan Sarawak. 124,450. Jadi jawapannya adalah 19,444. So kalau kita bundarkan dia tetap jadi 19. Kita tengok kepadatan dia tadi 1 kilometer persegi itu 19 orang. Jadi kalau 19 orang 1 kilometer persegi, kalau menurut konsep takrifan taburan penduduk yang kita belajar tadi, itu bermaksud taburan penduduknya adalah jarang. Betul tidak? Kemudian coba kita kira kita coba kira yang negeri 9 punya. Negeri 9, okey. Negeri 9 jumlah penduduknya adalah 997. 997,071 bahagi dengan keluasannya 6686. Jadi jumlah kepadatan 1 kilometer orang 1 kilometer dalam jumlah kepadatan dalam 1 kilometer itu adalah 149. Jadi bermaksud kalau mengikut takrifan konsep taburan penduduk tadi, 149 adalah merupakan taburan penduduk yang sederhana. Betul. Kemudian wilayah persekutuan Kuala Lumpur, coba kita kira 1 juta 627,172 bahagi dengan 243 keluasannya, baru 243 km.
2, 4, 3. Jawapannya 6, 6, 9, 6. So 6, 6, 9, 6 itu dia sudah melebihi aras penduduk padat yang tadi, lebih daripada 200 lebih orang. Jadi bermaksud di kawasan Kuala Lumpur ini adalah merupakan penduduknya yang sangat padat. Baik. Okey, saya harap kamu semua dapat faham apa yang cikgu cuba sampaikan dan terangkan walaupun dalam keadaan yang singkat ini. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan setelah cikgu berikan video ini kepada kamu, saya harap kamu boleh bertanya terus ke dalam grup Telegram kita. Okey. Okey, terima kasih. Tapi sebelum itu cikgu mau buat kesimpulan sebagai penutup. Apa yang kita belajar pada hari ini ialah konsep taburan penduduk itu dia mempunyai tiga konsep utama, iaitu penduduk yang jarang, penduduk yang sederhana dan juga penduduk yang padat. Konsep penduduk jarang adalah penduduknya tidak lebih daripada 50 orang 1 kilometer persegi, dan penduduk yang sederhana penduduknya tidak lebih daripada 50-100 orang 1 kilometer persegi. Manakala bagi taburan penduduk yang padat, penduduknya dalam 1 kilometer persegi adalah melebihi 200 orang. Jadi cikgu harap kamu dapat faham tentang konsep taburan penduduk ini dan boleh menjawab soalan yang akan cikgu berikan sebentar sahaja lagi. Terima kasih atas perhatian yang kamu berikan dan cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.